Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersiaran semasa Act Kelantan Berita Pilihan Seminggu. Bersama saya Cik Mazi Ahmad. Jabatan Meteorologi Kelantan meramalkan banjir tahun ini kecil berbanding Bakuni 2014. Meskipun demikian, Kerajaan Negeri Kelantan telah bersiap sedia menghadapi kemungkinan banjir besar. Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fauzi Cik Mat menyatakan keyakinannya berdasarkan gerak kerja awal persediaan menghadapi banjir oleh jabatan dan agensi berkaitan. Kita telah mengarahkan masjid dan surau untuk mengadakan solat hajat setiap 2 kali sebulan. Itu kerajaan negeri berputuskan. Kita minta Majlis Agama uruskan. Itu just untuk mengelakkan bencana. InsyaAllah lah, itu secara spiritual lah. Tapi persediaan yang soalan tadi, memang kita yakinlah dengan persediaan agak, bagi saya dah rapi dalam menghadapi bencana inilah. InsyaAllah lah, kita bersedia lah. Apa yang saya ingat taklimat daripada pengarah-pengarah jabatan, kita bersedia. Dan saya yakin dengan bomba, Ketua Pengarah sendiri datang semalam, timbalan Ketua Pengarah, dia akan tetap tempatkan helikopter dah. Bulan 11 ni ada, dia akan tempatkan sini kan. Dia dah ready helikopter sini. Antara pelan tindakan awal ialah dengan mewujudkan 4 mini depo berpusat, iaitu di Jajahan Pasir Mas meliputi Tumpat, Jajahan Tanah Merah meliputi Jeli, Jajahan Kolak-Kerai dan Jajahan Gua Musang. Selain itu, sebanyak 773 pusat pemindahan mangsa banjir telah diwartakan yang mampu menampung seramai 220,290 mangsa berbanding tahun 2004. Sebanyak 687 pusat pemindahan dengan kapasiti 137,840 mangsa. Daripada 773 pusat pemindahan, 13 adalah berskala besar yang mampu memuatkan seramai 26,930 mangsa banjir. Kekuatan anggota penyelamat dan aset turut ditambah. 1,009 orang anggota penyelamat ditambah bagi tahun ini menjadikan sejumlah 4,269 orang berbanding 3,260 anggota penyelamat pada tahun lalu. Lori, bot, enjin sangkut dan jaket keselamatan juga ditambah. 33 lokasi baru turut diwartakan sebagai lokasi pendaratan helikopter, menjadikan jumlah kesemua sebanyak 142 lokasi berbanding 109 pada tahun lalu. Jabatan dan agensi terlibat seperti Jabatan Pertahanan Awam JPAM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta unit-unit sokongan lain telah giat mengadakan seminar, latihan amal dan simulasi bencana banjir di peringkat komuniti. PDRM turut mengumumkan pusat arahan Command Center bagi operasi mencari dan menyelamat SAR akan dipindahkan ke Batalion 8 Pengkalan Cepa. Datuk Fauzi turut menegaskan ujian banjir luar biasa pada 2014 telah berjaya ditangani dengan sebaiknya. Kita nak ukur sesuatu bencana tu ialah kita tengok kadar kematian. Kadar kematian hanya 13. Bila kadar kematian 13, bagi saya paling penting bila kita menghadapi bencana ialah nyawa manusia. Dengan keadaan, kalau kita banding dengan di tempat lain, di negara-negara lain, dah beratus ribu, kita hanya 13. Dengan sebesar itu, bermakna bagi saya anggota penyelamat kita sudah berjaya. Cuma kita nak sekat air tu memang tak boleh lah. Air, kita nak divert air tak mampu. Lepas tu yang kedua, kita bila air melanda macam rumah, kita tak boleh nak alih rumah tepi sungai. Itu yang kena. Harta benda bila kadar yang begitu cepat, dia naik dalam masa yang cepat, memang kita tak boleh nak lari. Beliau berkata demikian di Majlis Penyerahan Tugas Pengurusan Bencana Banjir Negeri daripada Majlis Keselamatan Negara MKN Kelantan kepada Jabatan Pertahanan Awan Malaysia JPAM. Turut hadir Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim. Datuk Fauzi turut mengingatkan kepada orang ramai agar menurut arahan berpindah yang dikeluarkan oleh pihak berwajib.
Kerana kelewatan berbuat demikian bukan sahaja mengorbankan harta benda, malah nyawa boleh terancam. Berikut laporan terkini status pembinaan rumah kekal masa banjir Bah Kuning hujung tahun lalu. Sehingga 26 Oktober 2015, sebanyak 1,222 unit rumah sedang diambil tindakan oleh pihak kerajaan negeri, persekutuan dan badan bukan kerajaan. Daripada 1,222 unit, 333 buah rumah kekal telah siap dibina, 560 unit sedang dibina dan 269 lagi di peringkat prabina. Angka itu menunjukkan 42.3% kerja-kerja menyediakan rumah kekal telah dijalankan daripada jumlah rumah rosak sepenuhnya yang telah dikenal pasti sebanyak 2,891 unit. Manakala tambahan 99 unit lagi melibatkan rumah orang-orang asal yang diuruskan oleh Jabatan Kemajuan Orang-orang Asli JAKWA. Daripada keseluruhan 1,222 unit, sebanyak 462 buah rumah kekal diusahakan oleh kerajaan negeri, 490 unit dibina kerajaan persekutuan dan selebihnya oleh badan bukan kerajaan NGO. Jajahan Kuala Krai dan Gua Musang paling teruk terjejas. 668 unit dibina di Kuala Krai, 430 di Gua Musang dan diikuti Jajahan Machang sebanyak 48 unit. Terkini 157 buah rumah kekal telah disiapkan kerajaan negeri, 131 unit dalam proses pembinaan dan selebihnya masih di peringkat prabina. Kru Semasa Kelantan telah membuat tinjauan di beberapa lokasi sekitar Gua Musang dan Kuala Krai. Mana sebelum ni kita duduk sewa lah kok nung. Ya, dulu sedih rumah ada ya. Pada tak pernah jadi lagi. Sedih sangat. Pada rumah kita wadi kapu ya. Kalau abang mai tengok tak ada. Sedih ya. Oh, suka lah. Mari orang tanya kata nak buat rumah tu je kita kata suka lah. Sebab duduk dalam, lepas banjir duduk dalam zinc Tengok Tok Ngulu mari. Kata Tok Ngulu nak bagi rumah ni, rumah kekal ni kata. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah kata. Mujurlah Tok Ngulu nak bagi kak. Kakak pada tanya, rumah tinggi ke rumah rendah? Dia kata rumah rendah. Tak apalah rendah apa, Alhamdulillah lah kata rumah kekal. Kata. Ha? Siapa lah ni? Alhamdulillah lah. Sebulan raya pun sebulan dah duduk. Berasa nak duduk dah di rumah kita sendirinya pula. Yalah, waktu bila boleh duduk rumah sendiri ni tu lagu mana? Berasa lagu mana, berasa suka dah. Duk tegak tunggu selama mana dah. So, keadaan rumah ni lagu mana? Puas hati ke? Tak puas hati ke? InsyaAllah lah, puas hati lah. Syukurlah, puas hati lah. Nak ucap terima kasih banyak-banyak lah beri rumah. Suka lah berasa. Syukurlah. Alhamdulillah lah. Kalau nak agak kita dah sok. Nak agak kita kapur dah sok tak boleh. Baik kira rumah tu dah asa. Repair hak tu, hak buruk tu. Mana ada tu. Nak buat yang tak lain yang tak boleh tu. Macam terima kasih lah aku bagi kita ni. Maik semua bagi rumah tu. Allah, syukur banyak-banyak lah. Syukur sangat hak mana wi batu lah. KJN negeri mana-mana NGO lah. Malu lah dok. Kemuh lama masa dok. Ke seselemu, segar sesemua duduk rumah gini berasa selesa. Berasa elah ni suka, gembira sangat-sangat. Semasa Act Kelantan mengucapkan tahniah dan selamat menduduki rumah baharu kepada mangsa-mangsa banjir yang terlibat. Hasrat tuan tanah untuk memiliki rumah mampu milik menjadi kenyataan apabila proses pemulihan semula projek perumahan rakyat yang terbengkalai lama dahulu disambung kembali pembinaannya. InsyaAllah dengan terbinanya, dengan laksananya projek ini, banyak kemudahan-kemudahan dan kebaikan kepada penduduk setempat. Jadi insyaAllah saya mengharapkan bahawa baki yang kita bina ini juga dapat memenuhi hasrat tuan tanah yang awal dulu, yang berbahagia Tuan Haji Sukri dapat kalau tuan-tuan tanah yang nasar
mohon untuk dapat membeli berikan pertimbangannya sebaik-baiknya kepada tuan-tuan dan hasan supaya mereka dapat bersama-sama merasakan bahawa tanahnya masih lagi dia miliki. Berita gembira itu disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob semasa merasmikan projek Pangsapuri Impiana Taqwa Bandar Baru Pasir Pekan, usaha sama Majlis Daerah Tumpat dengan MSO Corporation Sendian Berhad. Beliau turut menggalakkan para pelabur untuk melabur dalam teknologi solar di Kelantan. Dan kita berusaha juga untuk meningkatkan keupayaan kita untuk memanggil pelabur-pelabur daripada luar. Pelabur-pelabur daripada luar negara-negara asing contohnya. Kita buka dengan kaedah-kaedah yang ada pada kita supaya penglibatan masyarakat-syarikat di tempatan, masyarakat-syarikat di negara kita ini boleh mengambil bahagian bagi memajukan sektor-sektor, contohnya sektor dalam sumber asli seperti mineral. Dan juga yang terbaru ini kita sedang memberi galakan untuk mendapat kuasa solar yang kira-kira satu teknologi baru untuk mengganti kuasa baru daripada elektrik, di mana kuasa solar kita beri peluang kerana tempat-tempat lokasi tertentu di Kelantan kita ini amat sesuai untuk kita mendapat kuasa solar yang terbaik. Pada majlis yang sama, Ustaz Ahmad turut menyampaikan sumbangan kepada golongan miskin di 4 kawasan DUN dalam Parlimen Tumpat. Turut hadir pada majlis berkenaan ialah Adun Kelaburan Yang Berhormat Haji Zaki Ibrahim, Yang di-Pertua Majlis Daerah Tumpat Haji Sabri Haji Ramli dan Pengarah Urusan MSO Corporation Sendian Berhad Syukri Omar. Jom sertai komuniti membaca kami dengan penuh kegembiraan. Demikian seru Yang Berhormat Senator Khairiah Muhammad mempromosi projek komuniti Nisa Book Cafe di Medan Usahawan Kota Baru. Nisa Book Cafe, projek komuniti yang tidak bermatlamatkan keuntungan, diusahakan oleh Pertubuhan Nisa Kelantan. Projek ini mula dirancang pada 2010 dengan mensasarkan golongan remaja sebagai satu medium alternatif yang bermanfaat sekaligus memadamkan pelbagai label negatif terhadap mereka. Nisa Kelantan mengimpikan fenomena muda-mudi yang intim dengan budaya membaca di samping memberi nafas baharu kepada medan usahawan. Ini adalah sebuah projek komuniti Pertubuhan Nisa Kelantan. Justru tiada matlamat keuntungan RM1 sebagai prioriti kami. Malah, kami bercita-cita menuai keuntungan dalam bentuk tsunami budaya membaca muda-mudi, adik-adik yang berada di hadapan kita pada hari ini. Kami mengimpikan seluruh tingkat satu medan usahawan ini menjadi medan tumpuan lepak muda-mudi untuk membaca dan berkongsi ilmu, tidak lagi malap seperti biasa. Khairiah turut mengalu-alukan sebarang sumbangan dan tajaan dari badan korporat dan syarikat persendirian bagi membiayai kos operasi bulanan sebanyak RM6,000. Selain sumbangan kewangan, juga diperkenalkan projek wakaf buku. Nisa Book Cafe dilancarkan secara rasminya pada tanggal 24 Oktober baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob. Turut hadir dalam majlis berkenaan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Yang Berhormat Hajah Mumtaz Maknawi, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PMBK Haji Ahmad Zaki Ahmad Sharif dan Ketua Eksekutif PKINK Dr. Haji Wan Zawawi Wan Ismail. Nisa Book Cafe menawarkan pelbagai tema bahan bacaan untuk semua peringkat usia. Di samping menyediakan kemudahan Wi-Fi berkelajuan tinggi, paling menarik dan unik, ia dilatari mural 3 dimensi di setiap sudut. Dibuka Isnin sehingga Sabtu mulai jam 9 pagi hingga 6 petang. Kepada ibu bapa khususnya remaja dan adik-adik di luar sana, ayo berkunjung ke Nisa Book Cafe. Pelbagai aktiviti dan acara menarik menanti anda sekeluarga. Semasa Ek Kelantan Berita Seminggu berakhir di sini. Sehingga bertemu kembali, saksikan sorotan seminggu acara dan aktiviti di Bumi Barakah Kelantan Darul Naim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.